Baik saudara, antara perincian dari Sabah, PDRM menafi sebarang aktiviti berkaitan latihan waris kumpulan Sulu di Lahad Datu. Butirannya bersama Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan. Ya Alif, Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah menafikan sebarang aktiviti mengenai latihan waris kumpulan Sulu di Lahad Datu. Menerusi siasatan tersebut turut tidak menemui sebarang penglibatan rakyat tempatan dalam aktiviti berkenaan. Jadi apa yang daripada siasatan yang dilakukan oleh pihak pasukan keselamatan yang mana tidak berlakunya, tidak wujudnya seperti apa yang didakwa lah, ya. Cuma apa yang berlaku, terdapat juga golong-golongan yang mengambil kesempatan menggunakan parti-parti ni untuk meraih apa sajalah janji-janji mereka lah kepada parti ini. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Datuk Hishamuddin Hashim yang mendakwa terdapat waris kumpulan Sulu sedang aktif merekrut rakyat Sabah terutama mereka yang berada di Lahad Datu. Jelas Datuk Idris lagi isu tersebut hanya dimainkan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai agenda berkepentingan. Tegas beliau, ketenteraman dan keamanan di Sabah sentiasa terkawal. Datuk Idris turut menggesa masyarakat Sabah agar tidak membuat andaian sendiri dan memainkan isu sensasi terutama melibatkan isu keselamatan negara. Bagi isu keselamatan negara, sebarang kenyataan harus dikeluarkan oleh pihak keselamatan sendiri. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Baik, beralih ke daerah Keningau, satu majlis pengiktirafan anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah AKSA telah berlangsung anjuran kerajaan negeri. Tumpuan pengiktirafan adalah pelajar Kolej Vokasional KV Keningau. Alicia Asa merupakan antara calon 50 terbaik dunia bagi anugerah Global Student Prize tahun 2022 dan Cikgu Al-Khalifah menewaskan 7,000 penyertaan guru dari 113 negara di seluruh dunia sekaligus dinobatkan sebagai pemenang anugerah guru berdedikasi Cambridge 2022. Dengan bantuan ini, saya dapat meningkatkan juga semangat saya untuk terus berjuang, untuk terus membanggakan negara kita, khususnya negeri Sabah, dan juga membantu para masyarakat untuk terus mengembangkan teknologi pada masa kini. Terima kasih kepada Ketua Menteri Sabah kerana memberi kami berdua bantuan kecemerlangan pendidik dan juga bantuan kecemerlangan pelajar. Jadi bagi saya, bantuan ini akan menjadi pemangkin ataupun penambah semangat kepada dunia pendidikan, terutamanya kepada guru-guru dan juga kepada pelajar agar dapat lebih berusaha. Dan sesungguhnya bantuan yang diberikan ini dapat membantu lebih banyak lagi kepada sekolah, terutamanya dalam pentadbiran pengurusan aktiviti sekolah dan juga pengurusan aktiviti-aktiviti di bawah PIBG sekolah. Ini satu kebanggaan kita dan kita harus gilap mereka sehingga mereka lebih cemerlang lagi dan supaya kita iktiraf mereka agar anak-anak yang lain mengikut jejak langkah mereka untuk cemerlang dan menempah kejayaan di peringkat bukan saja kebangsaan tetapi peringkat antarabangsa. Antara bantuan disampaikan adalah bantuan Ihsan Sekolah Negeri Sabah 2022 BISBAH, bantuan aktiviti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Bagus. Selain tabung zakat MUIS, turut menyampaikan bantuan dana bulanan kepada KIR, Asnaf Fakir Miskin, Sekolah Menengah Agama Keningau dan Badan Dakwah Daerah Keningau. Manakala dua pelajar dari Universiti Malaysia Sabah UMS masing-masing menerima bantuan Ihsan komputer baik. Integriti perlu dijadikan budaya dan amalan setiap penjawat awam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah juga terus bertekad bahawa nilai-nilai tersebut perlu disematkan melalui Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR. Jabatan Tanah dan Hukum merupakan satu jabatan yang cukup penting kepada Sabah kerana ia melibatkan penjagaan tanah ataupun penjagaan alam sekitar dan sebagainya. Jadi cukup penting. Dia juga dalam memastikan rakyat Sabah menikmati segala
keistimewaan yang mereka ada. Jadi kalau kita pejabat tanah dan ukur tidak mempunyai integriti, maka ia boleh diseleweng ataupun disalahgunakan pada orang-orang yang tidak sepatutnya memperolehi tanah dan sebagainya. Saya harapkan supaya pegawai kaki tangan saya terus mengambil titik berat tentang apa yang mereka ikrarkan. Bukan hanya dalam hari ini membaca dalam kertas sahaja, tetapi betul-betul mengamalkan, mempraktikkan apa yang mereka telah ikrarkan. Seramai 1,400 pelajar lebih kaki tangan Jabatan Tanah dan Ukur JTU Negeri Sabah diketuai Timbalan Pengarahnya Awang Fauzi Awang Tahir dengan melafazkan ikrar bebas rasuah IBR tersebut. Seorang lelaki yang berdepan dengan detik cemas ketika menjalankan aktiviti luncur udara di Bukit Kokol Manggatal, Kota Kinabalu berjaya diselamatkan malam semalam. Beliau berjaya dibawa turun dari pokok setinggi 30 meter setelah 10 jam dalam keadaan tersangkut, manakala pihak penyelamat terpaksa berjalan kaki sejauh 2 kilometer untuk kerja-kerja penyelamatan. Pengarah Bahagian Operasi Negeri PPON Misran Bisara menerusi kenyataannya di Ibu Negeri memberitahu kejadian berlaku sekitar pukul 12.30 hari manakala mangsa berjaya diturunkan sekitar pukul 10.13 malam semalam. Kerja-kerja menyelamat turut menggunakan bantuan daripada Kelab Drone di Bayu. Drone tersebut digunakan untuk menghantar tali dan peralatan diperlukan sebelum operasi menyelamat dijalankan. Mangsa 35 tahun mengalami cedera ringan dan menerima rawatan MRS di pos kawalan Bukit Kokol Manggatal dan seterusnya dihantar ke rumah penginapan mangsa. Operasi ditamatkan pada jam 12.15 malam. Susulan kejadian jambatan roboh di Kampung Sim-Sim Sandakan semalam, Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Tanjung Papat Saiful Bahari Muin memaklumkan sebuah jambatan sementara akan dibina segera hari ini menggunakan peruntukan Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Sekarang kalau kita ikut lihat, kita ada 3 buah rumah dan 3 buah rumah kita akan buatlah laluan sementara untuk 3 buah rumah ini untuk dapat berhubung lah. Begitu juga dengan keperluan asas yang lain, peruntukan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran. Hari ini diteruskan, dijalankan. Alhamdulillah kalau keputusan daripada PPM dan juga timbalan Presiden MPS yang mengumumkan akan membuatlah jabatan sementara untuk 3 buah rumah ini. Kami sangat berterima kasih kepada Ketua Kampung dan PPM Tanjung Papat dan juga kepada Majelis Perbandaran Sandakan. Harap jembatan baru ini dapat bertahanlah untuk masa yang lama. Jabatan Air dan Sabah Elektrisiti Sdn Bhd SESB turut membantu menyelesaikan masalah penduduk dengan segera dengan membaiki paip patah dan tiang elektrik tumbang akibat jambatan roboh berkenaan. Kejadian pukul 5.50 pagi semalam itu bagaimanapun tidak membabitkan kecederaan dan kemalangan jiwa. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Ya, baik, terima kasih dia. Baik, sedikit